A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 181. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 180 kan? Satu ayat je. Okay. Ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah orang-orang yang bakhil menyangka, janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah beri kepada mereka daripada kelebihannya, menyangka bakhilnya itu adalah baik untuk mereka, bahkan ia adalah buruk untuk mereka, dan mereka akan dibelikkan dengan apa yang mereka kedekut pada hari kiamat. Dan bagi Allah waris apa sahaja yang di langit dan di bumi, dan Allah dengan apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. Okey, pengajarannya pertama, amaran keras kepada mereka yang bakhil dengan apa yang diberi oleh Allah daripada kurniaannya. Iaitu harta yang disimpannya dan tidak dikeluarkan zakat akan bertukar pada hari kiamat seekor ular yang besar dan akan membeliknya. Yang kedua, syaitan adalah makhluk yang utama yang akan memperdayakan manusia agar tidak bersedekah dan menjadi orang yang kedekut.
Yang ketiga, orang yang paling kedekut ialah orang Yahudi. Dan sesiapa yang kedekut, dia menyerupai orang Yahudi. Yang keempat, kedekut yang paling tercela ialah kedekut dengan apa yang Allah beri kepadanya. Bukan apa yang berasal daripadanya. Yang kelima, apa sahaja yang diberi kepada manusia, sama ada ilmu atau harta atau anak-anak, maka semuanya adalah anugerah daripada Allah. Manusia hanya berusaha. Tetapi usaha manusia juga adalah anugerah daripada Allah. Berapa ramai yang manusia tidak mampu berusaha, dan berapa ramai manusia yang berusaha tetapi tidak mendapat hasilnya. Yang keenam. Yang keenam. Kadang-kadang manusia dihiaskan kepadanya amalan yang buruk dilihat sebagai baik. Seperti sifat kedekut adalah sifat yang buruk. Tetapi dihiasi kepada manusia sehingga ia merasakan tidak bersedekah itu adalah baik. Yang ketujuh, sifat kedekut sedikit pun tidak memberi manfaat kepada orang yang kedekut, kerana di dunia hartanya akan diwarisi oleh pewarisnya, dan di akhirat hartanya akan bertukar menjadi ular membeliknya. Okey, cukup lah. Kita sambung pada ayat seterusnya.
Okey, ayat 181 juga cerita tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana ayat lepas Allah mencerita tentang sifat orang Yahudi, iaitu kedekut. Maka ayat malam ini juga Allah menyebut tentang sifat-sifat Yahudi, yang inilah sifat mereka sama ada di zaman sebelum Rasulullah atau di zaman Rasulullah dan sampai kiamat. Okey, sifat Yahudi yang seterusnya ialah iaitu mereka suka menghina. Bukan menghina makhluk sahaja, tapi menghina Tuhan. Okey, sebab turun ayat ni ada seorang Yahudi dia bernama Huyai bin Akhtab. Ini Yahudi ya. Dan dia adalah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Safiyah binti Huyai adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat Al-Baqarah 245. Cuba tengok ayat Al-Baqarah 245. Okey. Bila turun ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man zallazi. Allah nak mendorongkan hamba-Nya supaya bersedekah, khususnya fi sabilillah. Maka Allah guna perkataan apa? Siapakah orang yang boleh memberi yuqridu? Al-qardu ni pinjaman, kan? Telah diguna dalam istilah kita sekarang. Al-Qardul Hasan, kan? Siapakah yang boleh memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman apa ni? Qardan hasana, pinjaman yang baik, iaitu daripada hasil yang halal. Maka Allah kata balasannya apa? Fayudha'ifahu. Lalu Allah akan menggandakan pinjamannya. Allah tak kata Allah bayar. Biasa pinjam ni Allah bayarkan. Pinjam 1,000 bayar 1,000. Tapi di sini kalau bagi pinjam pada Allah, Allah tak guna perkataan fayujazihi, Allah membalas. Tetapi Allah menggandakan. Mana kalau kita bagi 1,000, Allah bukan bayar 1,000 tapi berganda-ganda. Maka fayudha'ifahu, Allah menggandakannya ad'afan, dengan lipat kali ganda, bahkan katsirah. Lipat kali ganda tu pun katsirah. Kemudian Allah kata wallahu yaqbidu. Allah yang yaqbidu, menyempitkan. Menyempitkan apa ni? Rezeki seseorang. Wa yabsutu, dan Allah juga melapangkan. Yaqbidu lawan dia melapangkan rezeki. Dan wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu semua dikembalikan. Jadi bila turun ayat ni, Huyai bin Akhtab kata apa kepada Nabi? Rabbukum faqir. Tuhan kamu ni fakir. Sebab apa? Sebab orang fakir saja yang minta pinjaman. Orang fakir saja yang berhutang. Jadi kalau maksud secara umum ayat ni, seolah Allah meminta pinjaman. Jadi kata Huyai bin Akhtab, Allah yang meminta pinjaman ni, Tuhan kamu adalah satu yang fakir. Dan minta kepada siapa? Kami. Jadi kami adalah aghnia, orang kaya. Bila Huyai bin Akhtab cakap macam tu, turun ayat yang kita akan tanda buah malam ni, iaitu laqad sami Allah mendengar orang Yahudi yang mengatakan Allah adalah fakir dan mereka adalah kaya. Okey.
Kenapa Allah guna perkataan pinjaman? Sehingga orang Yahudi menggunakan ayat ini untuk mempermainkan, memperlekehkan Tuhan. Kenapa Allah guna perkataan yuqridu? Yuqridu, al-qardu, pinjaman. Sebab apa? Dapat balik. Tapi kalau Allah tak guna pinjaman pun, Allah kata infak pun, Allah kata juga Allah akan balas balik kan. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Kan? Siapa yang infak hartanya pada jalan Allah seperti dia tanam satu benih. Kemudian satu benih itu tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai ada 100. Jadi Allah kata siapa infak, Allah bagi satu digandakan 700. Tapi di sini Allah guna pinjaman. Kenapa Allah tak guna infak? Motivasi kepada siapa? Kepada orang beriman. Kenapa perlu guna perkataan al-qardu? Sebab dia siapa yang minta buat mereka lagi besar. Allah yang minta. Jadi manusia suka perkataan pinjaman kan? Antara derma dengan pinjam, kita nak bagi yang mana? Saya nak awak derma pada saya 5,000. Bagi tak? Saya nak awak pinjam kepada saya 5,000. Kita pilih yang mana? Tengok siapa minta dulu. Kalau yang minta pinjam tu orang kaya, ada syarikat besar, kita cepat-cepat bagi tak? Sebab apa? Sebab dijamin dapat pulangan. Sebab dia orang kaya kan. Tapi sekarang dalam ayat ni, siapa yang nak minta pinjaman? Allah. Dan Allah adalah syarikat Allah besar mana? Rabbus samawati wal ar. Jadi Allah nak bagi motivasi supaya kita ni berebut nak bagi pinjam, sebab pulangannya berlipat kali ganda. Tapi ayat ini digunakan oleh orang Yahudi untuk menghina Tuhan. Satu lagi, satu riwayat lagi, Finhas bin Azura. Dia adalah seorang Hebrew. Hebrew ini ulama Yahudi lah. Tidak ada satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi berdakwah kepada orang Yahudi, sekumpulan orang Yahudi, dan kebetulan Finhas seorang ulama ada kat situ. Maka Abu Bakar kata, berimanlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan Abu Bakar baca ayat ni, berilah pinjaman kepada Allah, Allah akan balas. Maka berkata Finhas, macam mana aku nak beriman dengan Tuhan kamu sedangkan Tuhan kamu adalah fakir? Macam mana nak beriman dengan Tuhan kamu fakir? Tengok minta pinjaman. Maka turunlah ayat yang kita nak tadabbur malam ni. Okey, kita balik pada okey. Kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad apa dah? Pasti. Qad sesungguhnya. Yang nampak ni dua huruf taukid penegasan. Pertama lam, yang kedua qad, tapi sebenarnya ada tiga, tapi tiga tu tak nampak, tak disebut. Apa dia? Bila dalam Quran ada laqad, lam tu dia panggil waqi'atu fi jawabil qasam. Ada qasam yang dibuang. Apa dia? Sebelum dia adalah wallahi. Jadi seolah ayat ni asalnya demi Allah, satu taukid,
Yang kedua, lam pasti, qad sesungguhnya. Jadi bila Allah guna 3 huruf taukid penegasan, menunjukkan apa? Benda yang Allah nak begitu selepas ni, satu benda yang besar dan penting. Apa dia ni? Sami'a. Tebal sangat telah mendengar. Okey, sami'a ni dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran khususnya, ada 2. Satu, idrak. Yang kedua, tahdid. Idrak wal istijabah. Wastijabah. Sami'ah dalam Quran, pertama, maksud dia ialah untuk bagi tahu. Idrak tu mana nak bagi tahu Allah mendengar. Yang kedua, wastijabah, dan Allah memakbulkan. Contoh apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Hanis sami'ah. Bila kita baca ni? Masa bangun daripada rukuk kan? Okey. Cuba terjemah. Allah telah mendengar bagi siapa yang mendengar apa ni? Mendengar dan istijabah. Allah bukan setakat mendengar, tapi Allah menyahut. Sebab apa? Kalau Allah setakat mendengar, tak ada faedah lah. Kan? Jadi mendengar dan Allah menyahut. Makna Allah akan bagi ganjaran pahala. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Tapi adakah semua orang yang sebut Sami'allahu liman hamidah Allah menyahut? Tak. Yang Allah mendengar dan menyahut ialah orang yang khusyuk. Kalau mulut dia sebut Sami'allahu liman hamidah, lepas tu dia ingat apa? Hal urusan dunia, Allah tak istijabah. Mana Allah tak dengar pun. Okey, yang kedua, sama juga dalam surah apa ni? Surah Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan yang tujadiluka, perkataan perempuan yang mengadu kepada Rasulullah. Fi zawjiha, tentang suaminya. Sebab suaminya menziharkan dia. Jadi dia tak tahu apa hukum. Adakah dia tu masih halal kepada suami ataupun tidak. Jadi ayat tu, perempuan tu, isteri kepada Sabit bin Qais, mengadu pada Rasulullah. Tengok-tengok besok turun ayat pada sami Allah. Allah telah mendengar kata-kata perempuan tu. Kata Aisyah apa dia? Masa perempuan tu mengadu pada Rasulullah, rasa Aisyah ada dalam rumah. Dia dengar tak dengar aja. Padahal rumah Rasulullah kecil je. Dan Aisyah duduk dengan perempuan tu pun tak jauh. Tapi dia dengar tak dengar. Tiba-tiba turun ayat, Allah kata apa? Allah mendengar. Makna apa tu? Allah duduk kat mana? Allah duduk kat mana? Atas pada langit kan? Atas pada arash. Tapi Allah dengar tepat perempuan tu. Sedangkan Aisyah duduk sebelah perempuan tapi tak dengar. Itu maksud apa? Idrak wa istijabah. Okey, yang kedua sami'ah tahdid, iaitu mendengar dan mengancam. Seperti ayat ni. Allah kata apa? Demi Allah, pasti sesungguhnya Allah telah mendengar oleh Allah qaul, kata-kata allazina, orang-orang yang qalu, mereka berkata,
Innallah, sesungguhnya Allah faqirun. Apa dia faqirun? Faqirun bahasa Arab, tapi dah jadi Melayu. Miskin pun bahasa Arab. Semua ada dalam Quran. Miskin dan faqir. Apa kedana? Dia sebenarnya faqir ni ialah berhajat. Fakir ialah orang berhajat. Jadi semua, sebab itulah yang layak terima zakat siapa? Antaranya fakir. Sebab apa? Sebab dia berhajat. Tapi dari segi itu, dari segi harta. Tapi dari segi umum, semua manusia berhajat kepada Allah. Sebab itulah semua kita adalah fuqara. Kita semuanya adalah fuqara, fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyu. Dan Allah sahaja yang kaya. Tapi orang Yahudi kata apa pada Allah? Allah adalah fakir, berhajat. Wa nahnu, dan kami aghnia. Aghnia ni jamaah. Kalau satu apa dah? Ghaniyun. Kalau satu ghaniyun. Kalau seorang ghaniyun. Kalau ramai aghnia. Kenapa aghnia? Kenapa tak nahnu ghaniyun? Yang belajar bahasa Arab. Kenapa nahnu aghnia bukan nahnu ghaniyun? Sebab nahnu seorang ke ramai? Ramai. Kalau ramai aghnia. Kalau ana barulah ghaniyun. Jangan kata nahnu ghaniyun. Ada orang nama Ghani? Tak ada. Yang ada ialah Abdul Ghani. Abdul Ghani, hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya. Yang Ghani itu tak tahulah, bukan Ghani. Yang betul ialah Ghaniyun. Okey, kami adalah orang-orang kaya. Okey. Sebelum kita pergi terus, sebenarnya Allah bagi tahu, Allah mendengar apa yang diucap oleh orang Yahudi bahawa Allah tu adalah fakir dan mereka adalah kaya. Siapa tadi yang mengucapkan ini? Siapa? Huyai bin Akhtab ataupun Finhas bin Azura. Orang Yahudi sebenarnya tahu tak Allah memang mendengar? Orang Yahudi tahu tak? Tahu. Tapi kalau orang Yahudi dah tahu Allah mendengar, kenapa Allah nak bagi tahu lagi? Allah mendengar apa yang kamu cakap. Kenapa Allah nak bagi tahu benda yang Allah tahu? Yahudi memang dah tahu pun Allah Maha mendengar. Faham soalan? Jawapannya? Bukan. Tadi baru cakap. Sami'at dia ada dua tadi kan? Satu lagi? Mengancam. Ini bukan setakat nak bagi tahu Allah mendengar, tapi Allah nak bagi tahu Allah mendengar dan Allah akan membalas. Ini sami'at tahdid. Macam polis cakap kan, saya dengar semua apa yang awak cakap. Adakah dia nak beritahu dia sekadar dengar ataupun dia nak beritahu dia akan balas? Ada balasan. Sebab tu kita rasa takut kan? Okey. Satu. Yang kedua, Yahudi ni kalau dia kata Allah fakir, berhenti setakat tu. Dah menghina Allah. Tapi mereka ni melampau, tak cukup. Mereka menuduh Allah fakir, dia tambah satu lagi apa dah? Kami kaya. Makna apa tu? Pertama dia nak menghina Allah, yang kedua nak bagi tahu mereka tu adalah sempurna. Allah lemah, Allah tidak lengkap, kami ni sempurna. Ini menunjukkan Yahudi ini melampau.
Kalau dia kata fakirun sahaja pun dah melampau. Tambah satu lagi mendakwa mereka kaya. Itu lagi melampau. Okey. Ini yang benda yang Nabi hadapi kan. Kita ada tak orang kafir kata Allah tu zalim, Allah tu fakir dah? Tak ada. Tak ada cabaran kan? Kenapa musuh-musuh Islam taklah seteruk Yahudi zaman Rasulullah? Yalah, kenapa? Orang Yahudi sekarang pun ada kan? Orang kafir pun ramai. Tapi taklah macam Yahudi zaman Nabi. Sampai tahap menghina Tuhan. Orang Islam sekarang tak sehebat sahabat. Jadi orang Yahudi dia kata tak payahlah aku hina Tuhan. Sebab orang Islam sendiri pun hina Tuhan. Betul? Orang Islam sendiri pun tak melaksanakan perintah Allah. Jadi tak perlu kita menghina Tuhan. Biarkan orang Islam sendiri menghina Tuhannya. Okey, kemudian Allah bagi ancaman. Sanaktubu. Ni kita dah belajar bahasa Arab ni. Naktubu ni fi'il apa? Mudhari'. Apa tanda? Sin. Sin menunjukkan apa? Mustaqbal akan. Akan dekat ke akan jauh? Dekat. Kalau jauh? Saufa. Okey, jadi terjemahannya kelak. Kelak kami akan tulis. Ma qalu, apa yang mereka ucapkan. Ini amaran Allah. Allah tak kata kami balas, tapi cukup dengan cakap, Allah kata kami akan tulis. Okey, persoalan. Bukankah setiap amalan ataupun setiap perkataan bila cakap je terus ditulis? Betul? Betul kan? Ada dalil? Apa dia? Ayalah, ayat apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Surah Qaf kan? Okey, cuba terjemah. Ma yalfizu, tidak ada yang dilafazkan, diucapkan, min qaulin, daripada apa-apa saja perkataan. Perkataan buruk ke, perkataan baik ke, illa kecuali ladaihi, di sisi orang yang mengucapkan itu ada malaikat yang bersifat raqib dan atid. Apa makna raqib? Tak, raqib muraqabah, yang sentiasa mengawas. Mengawas mana 24 jam. Cakap je terus ketik. Atid bukan. Menulis katibun. Kalau kita faham dua sifat ni menakutkan. Satu malaikat sebelah kanan kiri ni sentiasa mengawas. Standby je nak tulis apa yang kita cakap ataupun apa yang kita buat. Yang kedua, atid sentiasa hadir. Tak pernah renggang daripada kita. Kan? Nak kata malaikat penat ke, letih ke, nak berehat ke kan? Kecuali ada dua tempat dia jauh sikit daripada kita. Jauh sikit je. Masa kita dalam tandas dan masa bersama isteri. Tapi jangan pula auta duduk tandas lama je kan? Tapi kita, walaupun kita dalam tandas, malaikat akan tahu. Okey. Jadi apa saja yang diucap, malaikat akan terus catat. Tapi kalau kat sini, Allah kata apa? Kelak kami akan catat. Bercanggah tak dengan ayat ni? Yang ni cakap terus catat. Yang ni kelak akan datang kami akan catat. Tak mestinya.
Kalau sin tu bukan mesti lama. Ahli tafsir mengatakan sanaktubu di sini bukan makna tulis. Tapi sanaktubu makna sanahfazu wa sanusabbit. Kami akan jaga dan kami akan tetapkan apa yang telah ditulis daripada perkataan kamu. Jadi naktubu di sini bukan makna tulis. Tulis memang dah tulis. Tapi makna dia, kami akan jaga apa yang telah ditulis dan kami akan pastikan ia kekal sampai bila-bila. Okey. Kenapa Allah sebut dalam bentuk fi'al mudhari'? Kita dah belajarkan ini fi'al mudhari'. Kalau madinya apa? Kami telah tulis. Kami telah tulis. Semalam baru belajar. Katabna. Ini fi'al madi. Kami telah tulis. Kalau mudhari' sanaktubu. Soalan dia, kenapa Allah guna fi'al mudhari'? Kenapa tak tulis katabna? Kami telah jaga, kami telah teguhkan. Bahasa Arab, khususnya bahasa Quran, antara fi'al madi dengan fi'al mudhari' yang menakutkan, yang lebih menakutkan ialah fi'al mudhari'. Kenapa? Kalau kata benar, kami telah tulis, dah selesailah, tapi tak nampak pun berlaku apa-apa. Faham tak? Tapi kalau kami akan tulis, suspend. Akan tulis apa akan berlaku. Betul? Jadi orang Arab faham ni antara beza fi'al mudhari' dengan fi'al madi. Tapi orang Melayu tahu tak kenapa Allah tulis fi'al mudhari' ni? Tak tahu kan? Hari ni baru tahu kan? Dan setiap ayat tu ada setiap ayat ada antara dua unsur. Satu, tabsyir, menggembirakan. Yang kedua, inzar, menakutkan. Jadi siapa yang faham ayat ini menakutkan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa qatlahum. Wa qatlahum, dan qatlahum, pembunuhan mereka al-anbiya, para nabi. Siapa yang bunuh? Orang Yahudi. Bighairi haqqin, tanpa hak ni apa makna? Makna mereka bunuh nabi tu tak ada sebab pun. Tak ada sebab. Bukan makna kalau ada sebab boleh bunuh, tak. Memang tak ada sebab langsung pun. Okey. Sekarang cerita ke atas ni, orang Yahudi yang kata Allah fakir dan mereka tu kaya, orang Yahudi bila? Zaman Nabi, Huyai bin Akhtab. Yang bunuh para Nabi ni Yahudi bila? Sebelum. Ada tak Yahudi zaman Nabi bunuh Nabi? Tak ada. Yang usaha nak bunuh Nabi ada, tapi tak berjaya. Okey? Kenapa Allah nak mencela, nak bagi amaran kepada Yahudi zaman Nabi yang menghina Tuhan? Tiba-tiba Allah sebut juga, dan pembunuhan mereka terhadap para Nabi. Jadi seolah Allah sekalikan. Sedangkan yang kata Allah faqih, Yahudi zaman Nabi. Yang bunuh para Nabi, Yahudi sebelum. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yahya kan. Kenapa disekalikan? Yang atas orang lain buat, yang bawah orang lain buat. Faham kan? Apa sebab? Penghinaan macam apa dia? Tapi ini dosa yang bunuh para Nabi bukan dosa orang Yahudi zaman Nabi. Kenapa disekalikan? Yalah, tapi dosa dulu orang lain buat. Kenapa kami kena tanggung? Faham tak?
Ha? So, kalau diorang buat ni pun Allah ingatkan apa balas. Yalah, janganlah sebut sekali, kan? Sebutlah berasingan, kan? Sebut pasal Yahudi menghina Allah, tiba-tiba Yahudi yang dulu bunuh Nabi pun disekalikan. Seolah yang bunuh para Nabi pun adalah Yahudi zaman Rasulullah. Itu terdebur. Okey, pertama Allah nak bagi tahu, bila mereka menuduh Allah tu fakir, mereka menghina siapa? Allah. Itu perangai orang Yahudi terhadap Allah. Dan di sini bila mereka membunuh Nabi, mereka menghina siapa? Para Nabi. Yang atas tu dosa terhadap Allah, yang bawah ni dosa. Jadi pertama Allah nak bagi tahu, dosa menghina Allah dengan dosa bunuh para Nabi sama. Dua-dua ni adalah dosa besar. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, walaupun yang membunuh para Nabi ni adalah Yahudi sebelum, tapi Yahudi zaman Rasulullah setuju tak perbuatan ni? Setuju tak? Ada tak pernah mereka mempertikaikan? Jadi Allah nak beritahu apa? Walaupun yang membunuh Yahudi dahulu, tapi sebab kamu redha, sebenarnya ini adalah dosa kamu. Ini kaedah yang penting ni. Al-muwafiq alal munkar kafa'ilih. Daripada ayat ni keluar satu kaedah. Al-muwafiqu alal munkar. Okey je, tulis besar dan baris. Tapi kena tulis besar lah. Semalam petak bahasa Arab tu kecil sangat. Kalau besar okey. Okey. Kaedah yang dikeluarkan daripada ni. Apa dia? Al-muwafiq. Orang yang bersetuju. Alal munkar. Di atas kemungkaran. Kafa'ilih. Sama seperti orang yang melakukan mungkar. Yahudi zaman Nabi tak bunuh para Nabi, tapi mereka setuju. Mereka tak pernah pertikaikan ataupun mengingkari. Sebenarnya dosa membunuh para Nabi juga kena pada Yahudi zaman Rasulullah. Walaupun mereka tak buat, tapi sebab apa? Redha. Ini bahaya ni. Ataupun kaedah yang lain, allazi la yunkiru al-munkar kafa'ilih. Orang yang tidak mencegah kemungkaran sama seperti orang yang buat kemungkaran. Dia mengumpat, kan? Kawan dia mengumpat, dia duduk sebelah je. Dia tak mengumpat. Dia termenung je ke? Yang dapat dosa mengumpat siapa? Yang mengumpat sahaja ke ataupun yang duduk sebelah? Yang sebelah pun dapat dosa mengumpat. Sama banyak ke Ustaz? Sama banyak. Al-mustami' syarikun. Orang yang mendengar dah rakan kongsi. Boleh faham? Banyak berlaku ni. Saya nak ingatkan, termasuklah kita duduk bersama orang yang buat benda bid'ah. Sama tak? Kita juga sebenarnya dapat dosa buat bid'ah. Bersyubhat. Lepas tu Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa lihat kemungkaran, kena cegah. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tak mampu, bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu dengan lidah, dengan wazalika adhaful iman, dengan hati, benci dengan hati, iman yang paling lemah. Maknanya kalau kamu tak benci, kamu setuju. Bila kamu setuju, kamu sebenarnya juga pembuat mungkar. Kan? Boleh faham? Sama juga mak bapak, kan? Maaf saya cakap berkali-kali. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak tahulah kenapa terus berlaku. Kadang-kadang mak bapak tu bagus, pergi kelas agama. Bapak pula kaki masjid. Tapi bila keluar, dengan anak buka aurat. Bila anak sebelah buka aurat, dia setuju tak dengan anak tu? Setuju tak? Kalau setuju, sebenarnya mak pun buka aurat. Bapak pun dapat dosa buka aurat. Apa dalil ni? Allah kaitkan yang membunuh para Nabi,
Yahudi dulu. Tapi kenapa Allah kaitkan dengan Yahudi zaman Nabi? Sebab mereka setuju dengan perbuatan ini. Dosa mereka tanggung juga. Okey. Berhati-hatilah kita berkawan dengan siapa? Termasuklah keluarga kita sendiri. Paling-paling kurang kena benci dalam hati. Tapi takkanlah 10 tahun benci dalam hati kan? Kita sebagai mak apa tak boleh terus pergi benci pada hati. Kena step pertama dulu apa dia? Dengan kuasa. Kamu nak keluar dalam buka aurat, silakan. Mak tak nak keluar dengan kamu. Kena tegas. Sebab ini soal anak ke neraka ataupun ke surga. Mana boleh kamu setuju? Kalau kamu setuju, kamu dah tutup aurat, kamu dah kaki masjid. Tapi kamu setuju dengan kemungkaran. Apa makna Islam kamu? Setuju dengan kemungkaran makna kamu buat sesuatu yang Allah benci. Iman ialah kena benci apa yang Allah benci dan kena suka apa yang Allah suka. Boleh ha? Tapi kalau sekarang Ustaz, kan orang dalam Facebook kan, kata kalau contoh kita baca memang kita tahu fitnah, perlukah kita menjawab setiap apa yang kita baca? Okey. Fitnah benda yang tak betul lah. Fitnah kamu. Dia macam ni, kalau dalam Facebook, kalau kita tengok baca benda yang tak betul kan, kita boleh agak lah kalau kita jawab. Mereka tu sama ada tak tahu langsung ataupun tahu benda tu salah. Kalau kita agak mereka memang dah tahu dan telah diberitahu tapi mereka tak dengar, tak payah tegur. Tak payah tegur. Tapi kalau mereka ni memang betul-betul jahil, tak pernah ditegur, tak pernah diberitahu, wajib kita beritahu. Dan kalau kita dah bagi tahu sekali, tak dengar juga, bagi tahulah 2 kali. Kali ketiga, mereka tolak, jangan teruskan. Sebab kadang-kadang kita cegah lagi menyebabkan berlaku masalah yang lain. Selesai tanggungjawab kita. Ini masyarakat tak peduli ni. Yang solat, yang pergi haji, yang pergi meratib, yang pergi kelas. Tapi kawan sebelah buat munkar, dia tak peduli. Allah kata sama seperti orang yang buat mungkar walaupun kamu tak buat. Okey? Dia tak isap rokok tapi dia jual rokok. Dapat tak? Ustaz bisnes lah, tak boleh. Kalau tak ada rokok ni orang selalu tanyakan. Saya dengar seorang syekh daripada Saudi, Syekh Sharani. Dia kata dia di Saudi tapi dia ada seorang guru yang dulu duduk di Saudi, sekarang dah balik Qatar. Dia kata kalau dia ada masalah hadis ke, ada masalah tak jelas, dia beli tiket pergi ke Qatar tanya. Walaupun satu hadis. Nilai ilmu tu. Dan dia kata guru dia ni, Syekh, saya lupa nama dia. Masa duduk di Saudi, ada jalan. Jalan raya, ada bank-bank. Bank-bank yang riba. Dia kata guru dia tak lalu jalan ni. Dia ambil jalan lain. Sebab apa? Takut-takut bersubahat. Sampai tahap tu. Nak lalu jalan yang ada bank pun, dia takut bersubahat. Apatah lagi kita berurusan dengan bank, riba. Allah kata apa? Fa'zanu biharbin minallah wa rasulullah. Allah isytihar perang kepada yang terlibat dengan bank yang ada riba. Ramai tak macam ni kan? Solat. Pergi kelas, tapi riba masih. Jadi apa makna? Kamu minum obat untuk sihat, lepas tu petang kamu minum racun untuk hilangkan kesihatan. Seolah macam tu. Jadi saya ingatkan diri saya dan semua, pastikan kita adalah orang yang bencikan kemungkaran. Kalau tak mampu cegah pun, paling-paling kurang kita orang yang benci kemungkaran. Okey. Wa naqul, dan kami kata. Kami ni siapa? Allah. Zuku, rasalah oleh kamu. Allah kata pada siapa ni? Orang Yahudi yang menghina Allah dan juga yang bersubhat dengan pembunuhan para nabi. Allah kata rasakanlah azab al-harik yang
yang membakar. Ini balasan. Sebenarnya bila Allah bagi ancaman ni, sebenarnya Allah nak marah ke Allah sayang? Allah marah ke Allah sayang? Kalau sayang, kenapa ancam dengan azab? Sebab punca manusia buat dosa sebab tak takut pada azab. Jadi Allah takut pada azab supaya manusia betul-betul takut dan tinggalkan maksiat. Okey, di sini ada berapa jenis azab dalam ayat ni? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis azab dalam ayat ni? Dua. Pertama, rasalah. Yang kedua, azab yang membakar. Rasalah jenis azab apa tu? Mental. Rasalah, kan? Biasa rasa ni benda yang baik ke tak baik? Rasalah air sirap tu. Rasalah kari tom yum tu, kan? Biasa rasa ni benda yang baik. Bila sebut rasa pada benda yang tak baik, itu adalah sindiran, perli. Jadi perkataan zuku adalah azab dari segi mental. Yang kedua, azab dari segi fizikal. Jadi itu apa dia? Api itu membakar fizikal dia. Dan hebatnya Allah apa dia? Kalau kita bakar barang ke, orang ke, lepas tu apa berlaku? Habis mati. Hebatnya Allah apa dia? Bila Allah bakar manusia dalam neraka, apa jadi? Bukan hidup balik, tak mati. La yamutu fiha wala yahya. Summa la yamutu fiha wala yahya. Surah apa ni? Al-A'la. Kemudian Allah kata la yamutu, yang masuk neraka Jahannam tidak akan mati dalamnya, wala yahya, dan tidak akan hidup. Kita kalau nak menyiksa manusia, salah satu cara dia bakar, kan? Sebagaimana ashabul ukhdud, kan? Ataupun nak hapus apa-apa, caranya ialah bakar. Tapi di akhirat bakar pun tak terhapus. Bahkan Allah kata mati pun tak, hidup pun tak. Dalam surah An-Nisa Allah kata apa? Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terbakar hangus, badalna juludan ghairaha, kami tukar kulit yang baru, liyazukul azab, supaya mereka betul-betul rasa azab. Sebab bila dah terbakar hangus, hilang rasa, Allah tukar baru supaya terus rasa azab, kan? Okey. Kemudian Allah bagi sebab. Kenapa Allah bagi amaran azab yang membakar? Apa sebab? Ini sebabnya. Zalika, demikian itu, iaitu mereka dibakar dengan azab yang membakar. B dia panggil bahasa babiah, dengan sebab. Ini sebabnya, dengan sebab apa yang qaddamat, telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, tangan-tangan kamu. Sebenar dosa-dosa Yahudi ni, adakah hanya dilakukan dengan tangan? Tak. Ada tak dilakukan dengan mulut? Yang dikata Allah fakir dengan mulut, kan? Yang bunuh para nabi dengan tangan. Tapi ada tak diguna kaki? Ada. Tapi kenapa Allah sebut dengan tangan sahaja?
Sebab dia panggil apa? Sebut sebahagian tapi maksudnya semua sekali. Sebut tangan tapi maksudnya satu badan lah. Cuma dia sebut tangan sebab kebanyakan kesalahan dosa biasa dilakukan oleh tangan. Betul kan? Tangan buka apa? Buka remote. Buka peti kan? Tanda tangan, cek palsu. Sebab tu Allah mencela Abu Lahab. Allah cela apa? Tabat yada. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Jadi Allah nak beritahu mereka ditimpa azab yang membakar bukan sebab Allah zalim, tapi sebab dosa-dosa mereka. Bahkan Allah menafikan wa annallah, dan sesungguhnya Allah laisa, tidak bizallamin, menzalimi lil abid, bagi hamba-hambanya. Abid ni jamak, mufradnya apa dah? Abdun. Abdun jamaknya abidun. Satu lagi abdun juga, tapi jamaknya lain. Apa dia? Yang biasa kita sebut ibad. Kan? Yang biasa kita sebut abidun ke ibad? Ibad. Bila kita sebut Surah Yasin. Tak, dia sebut Ibadur Rahman jarang sebut, ini selalu sebut. Assalamu alaina wa ala, baca tak dalam masa tahiyat akhir? Baca. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Okey. Apa beza? Ulama mengatakan kalau abid makna dia hamba yang tunduk, sama ada secara terpaksa ataupun sukarela. Abid ni dia panggil apa? Kaunan. Kalau abid ni ialah hamba yang tunduk kepada Allah kauna, secara kauna, iaitu secara terpaksa. Termasuk orang kafir. Apa dia ni yang tunduk pada Allah secara terpaksa? Iaitu apa yang Allah dah tetapkan dan tak ada pilihan. Musibah, sakit, kematian. Orang kafir tunduk tak? Itu dia panggil abid. Tapi kalau ibadun, hamba yang tunduk sama ada kaunan ataupun syar'an. Hamba yang takdir sakit ke mati ke pun dia redha, dan itu yang tak ada pilihan. Syar'an ada pilihan tak? Kena salat, kena tutup aurat pun dia tunduk. Dia pakai ibad. Sebab itu Allah nak puji orang beriman, Allah guna ibadur rahman ke abidur rahman? Ibadur rahman. Kan? Apa lagi ayat yang ibaduh? Surah Al-Fajr akhir tu. Fadkhuli fi ibadi. Itu orang beriman itu. Boleh faham? Okey? Jadi di sini Allah sebut abid. Kenapa ni? Kenapa sini sebut abid bukan sebut ibad? Sebab termasuk orang kafir ni. Kalau ibad dia lebih kepada untuk orang beriman sahaja. Okey? Jadi Allah tidak zalim kepada hambanya. Ada orang kata, kenapa Allah cipta manusia yang Allah tahu dia akan masuk neraka? Kan? Ada orang tanya soalan tu. Allah dah tahu tak Abu Jahal akan masuk neraka? Kenapa cipta? Allah tahu tak Iblis akan masuk neraka? Kenapa cipta? Macam mana nak jawab? Kenapa Allah cipta keburukan, kejahatan?
Kan kalau tak ada kejahatan, senang kan? Semua masuk syurga. Barulah dinilai tak Ha? syurga. Dia kata dia dinilai syurga. Ada ujian. Kalau Allah, syurga ni benda yang paling mahal, paling bernilai. Kalau Allah bagi semua manusia masuk, yang tak layak pun Allah tak adil. Yang jahat pun Allah bagi masuk, yang baik pun kan. Makna syarikat kita, yang jahat pun kita terima, yang mencuri pun kita terima, yang menipu pun kita terima. Apa jadi syarikat kita? Sebab saya tak zalim, saya terima semua, masuk. Apa jadi? Syarikat kita tidak ada nilai. Satu. Yang kedua, Allah tidak zalim, Allah bagi tak akal. Sebab itulah siapa tak berakal, Allah tidak ada dosa. Kan? Kamu gila kan? Tak ada dosa. Kamu nak mengumpat 24 jam, silakan. Kamu nak rasuah, silakan. Sebab kamu tak ada akal. Diangkat. Dan sebab itu Allah utuskan Rasul. Betul tak? Supaya apa? Dengan akal ni kadang-kadang tak cukup. Kena ada Rasul dan kena ada Al-Quran. Itu menunjukkan Allah tidak zalim. Kalau Allah zalim, aku bagi akal, lantak kamulah. Kamu nak ikut kitab mana, lantak kamu. Itu zalim. Allah bagi akal, Allah bagi kitab, Allah turunkan Rasul. Bahkan dalam satu tempat Allah bagi 3 Rasul kan. Sayangnya Allah. Contoh, satu tempat Allah utuskan 3 Rasul. Contoh dalam surah apa? Surah Yasin. Mana kezaliman Allah? Allah dah bagi peluang, Allah kadang-kadang Allah bagi musibah sebagai peringatan kan. Kadang-kadang sampai umur 70 Allah bagi peluang lagi. Allah tidak zalim. Ini maksud Allah tidak zalim kepada hambanya. Okey. Kemudian ayat seterusnya, allazina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallah, sesungguhnya Allah ahida, telah, ahida di sini makna dia telah mewasiatkan. Dia terjemah apa? Telah mewasiatkan ataupun telah berjanji. Ilaina, kepada siapa yang berkata ni? Yahudi juga. Yahudi. Mereka juga mendakwa, ini juga adalah bohong. Mereka mengatakan Allah ada janji pada kami. Apa dia? Alla nu'mina. Bahawa kami tidak perlu beriman li rasulin, kepada mana-mana rasul, hatta, sehingga ya'tiyana, didatangkan kepada kami biqurban. Kurban dah jadi bahasa Melayu kan? Ni dekat musim dia ni. Dah kempen kan? Harga yang paling baik dan tangkap gambar masa sembelih kan? Korban. Apa makna korban? Korban daripada makna qurbatun, dekat. Iaitu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban ni sebenar bukan tujuan utama nak agihkan daging, bukan. Salah faham tu. Sebab tu punca asas kepada korban ialah kisah Nabi Ibrahim. Allah suruh sembelih apa? Boleh makan tak daging anak? Tak ada. Isu dia bukan sebab nak agihkan daging, tapi sebab nak lakukan amalan untuk kita dekatkan diri kepada Allah.
Sebab itulah korban yang terbaik ialah di tempat kita. Kenapa? Sebab dia bukan nak agihkan daging. Satu, korban untuk dekatkan diri pada Allah. Yang kedua, bila kita korban tempat kita, banyak sunnah-sunnah Nabi kita dapat amalkan. Berbeza dengan korban di luar. Contoh pertama, sunat kita sendiri sembelih kan. Kalau korban di luar tak boleh sembelih. Kalau tak boleh sembelih, sunat kita melihat. Kalau korban di luar, tak boleh lihat. Yang ketiga, kalau sembelih tempat kita, kita boleh pastikan pembahagian ekor yang disebut dalam Al-Quran. Satu bahagian untuk kita, satu bahagian untuk orang miskin, satu bahagian hadiah untuk jiran yang tak miskin. Tapi kalau korban di luar, kita tak boleh pastikan ada 3 pembahagian. Kalau miskin pun kita tak tahu miskin yang betul-betul ataupun kan. Dan yang keempat kelebihannya, bila kita bagi pada 3 ni, kita akan dapat bina hubungan ukhuwah. Kita pergi rumah asnah, kita sendiri bagi daging, membina hubungan ukhuwah. Dan dia pun rasa macam dia dipedulikan. Datang rumah dia bagi daging kan. Tapi kalau korban kat luar, benda-benda macam ni tak boleh. Okey? Jadi yang paling utama, korban di tempat kita. Okey? Jadi kata Yahudi kepada Rasulullah apa dia? Dia kata Allah ada berjanji dengan kami. Apa dia? Iaitu, kamu tak perlu beriman sehinggalah Allah membawa datang kepada kami korban. Dengan satu korban. Dan korban itu tak kuluhun nar, dimakan oleh api. Boleh faham? Dia apa tanda amalan kalau umat dahululah? Tanda amalan korban itu diterima ataupun ditolak. Bila ada korban, dia letak kambing kat situ, kambing ke lembu ke, kemudian datang api daripada langit, dah sambah, mati. Itu tanda korban diterima. Kalau api tak datang, itu tanda korban tak ini kisah berlaku pada kisah siapa? Qabil dan Habil. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 27. Okey. Cuba ambil pengajaran daripada kisah Qabil dan Habil. Okey, watlu. Watlu apa dia? Daripada tilawah. Bacalah. Alaihim, Allah perintah pada siapa ni? Tak. Pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bacalah kisah. Kepada mereka, kepada orang musyrikin ke, kepada siapa sajalah. Baca pada mereka pada naba'. Naba' berita besar. Apa dia? Ibnai. Berita besar, cerita besar, kisah besar, iaitu kisah 2 anak Adam. Qabil dan Habil. Bil haq, dengan sebenarnya. Makna apa? Ada cerita yang ditukuk tambah. Itu jangan cerita pada orang. Apa ceritanya? Iz qarraba, ketika mana qarraba. Siapa belajar bahasa Arab semalam? Qarraba ni fi'il apa? Fi'il madhi. Untuk seorang ke 2 orang? Mana tahu? Ada alif. Kalau seorang, buang alif ni. Alif tu menunjukkan 2 orang. Kalau buang alif jadi huwa, qarraba. Kan? Boleh faham? Kalau mereka ramai korban, semalam bukan minggu lepas lah. Qarrabu. Kan? Jadual tu print letak kat bilik. Lepas tu satu lagi dalam kereta. Tengok 24 jam. Kalau engkau lelaki, qarrabta. Kalau engkau perempuan, qarrabti. Kalau kamu ramai lelaki, qarrabtum. Kan? Jadi ingatlah kisah 2 anak Adam ketika mana kedua-dua qarraba melakukan korban. Fatuqabbila,
lalu tuqubbilah diterima. Min ahadihima, daripada salah seorang daripada dua tu. Siapa yang diterima? Habil. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar, daripada yang lain, iaitu Qabil. Macam mana mereka tahu korban Habil diterima, korban Qabil tak diterima? Dia letak satu tempat yang korban Habil datang api sambar, itu tanda diterima. Dan korban Qabil tak disambar api. Jadi dulu boleh tahu tak amalan diterima ataupun tak? Boleh. Sekarang boleh tahu tak? Boleh tahu? Siapa tahu puasa bulan Ramadan lepas diterima? Tak tahu kan? Tapi sambut raya Sakana sampai 29 Syawal kan? Bila kita sambut raya, gembira tak? Atas asas apa kita gembira? Pertama, sambutan raya Nabi tak buat pun. Dan raya pun sebenarnya satu hari je, mana ada sampai sebulan. Satu, Nabi tak buat. Yang kedua, bila kamu sambut raya, mana kamu gembira? Apa asas kamu gembira? Adakah amalan kamu ini Habil diterima ni amalan dia, tapi tak adalah dia buat sambutan korban diterima, tak ada. Bahkan semakin diterima semakin tawaduk, semakin rendah diri. Itu sifat orang beriman. Jadi saya peliklah orang Melayu ni. Kadang-kadang buat sambutan raya kan dengan pakaian, perempuan tak jaga aurat, kadang-kadang waktu maghrib. Tak tahulah nak kata apa dengan puasa sebulan tu. Sekarang kita habiskan qal. Bila korban Qabil tak diterima, dia dengki, dia marah. Dia kata apa? Qal, dia berkata, la'aqtulannak. Aku akan bunuh kamu. Dia dengki sebab korban dia tak diterima. Maka Habil yang korbannya diterima, dia lawan tak? Tak. Dia semakin merendah diri. Dia kata apa? Qal, kata Habil, innama, Allah guna innama. Sesungguhnya hanyalah yataqabbalullah, Allah menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Kenapa nak marah ke aku? Aku bertakwa pada Allah, aku taat semua perintah Allah. Kamu tak bertakwa, Allah tak terimalah sebab tak cukup syarat. Apa pasal nak bunuh aku? Faham tak? Jadi di sini bila Allah guna innama, apa makna? Mana kalau kamu tidak bertakwa, Allah terima tak amalan? Tak terima. Ini makna innama. Okey. Okey, kita balik pada ayat kita. Betul sini. Okey. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini dakwaan orang Yahudi. Dia kata apa ni? Dia kata, wahai Muhammad, Allah dah janji dengan kami. Sebab apa kami tak beriman ni? Sebab Allah dah janji. Apa janji Allah? Iaitu kami tak akan beriman sehingga Allah turunkan, Allah bagi pada kami satu korban, dan korban tu diterima, iaitu api datang dan menyambar. Bila betul-betul berlaku macam tu, barulah kami beriman dengan engkau. Faham tak? Maka Allah perintah pada Nabi, jawab. Qad ja'akum, sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu Rasul. Rasul ni seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Kalau seorang? Rasulun. Ini seorang. Kalau jamak plural? Keunikan bahasa Arab. Apa dia? Kalau satu, berapa huruf? Ra, sin, waw, lam. 4 kan? Seorang. Tapi bila ramai, jadi berapa huruf?
Lagi ramai, lagi pendek huruf. Ada bahasa kat dunia. Kalau bahasa Melayu, Rasul. Kalau ramai? Jadi sebenarnya bahasa Arab mudah dan ringkas. Sepatut lebih mudah difahamilah. Okey, telah datang pada kamu para Rasul. Min qabli, dari sebelumku. Ku tu siapa? Nabi Muhammad. Sebab Allah suruh Nabi jawab pada siapa ni? Yahudi zaman Nabi ke Yahudi zaman Nabi Musa? Zaman Nabi Muhammad lah. Sebab tu ada sebelum aku. Sebenarnya telah datang para rasul dari sebelum aku. Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ayub. Bil bayyinat, dan mereka semua bawa dengan keterangan-keterangan ataupun bukti-bukti. Jamaah, keterangan-keterangan. Banyak. Wabil lazi, dan mereka juga bawa dengan bil lazi, dengan yang kultum. Kultum. Fa'il apa ni? Madi. Kalau dhamirnya apa? Antum. Kamu ramai lelaki, kultum. Kalau engkau seorang lelaki, kulta. Engkau seorang perempuan, kulti. Kami, kulna. Aku, kultu. Okey, tak cakap tak apa sebab baru belajar kan. Jangan lupa sudah. Dan dengan yang kultum, kamu telah, fi'il madhi telah ucapkan. Apa maksud dia? Apa maksud? Nabi Allah ada masalah? Okey. Jadi Allah perintah pada Nabi jawab dakwaan ataupun pembohongan Yahudi yang mengatakan kami tak beriman sebab apa? Sebab Allah macam tak tunai janji. Allah kata nak datang ke korban, lepas tu disambar api. Kalau betul berlaku baru kami beriman. Jadi belum berlaku. Maka Allah perintah pada Nabi jawab, sebenarnya telah datang pada kamu rasul-rasul sebelum aku. Kamu ni sebenarnya siapa? Yahudi mana? Yahudi zaman sebelum Nabi Muhammad lah. Sebab Yahudi zaman Nabi datang seorang rasul je, Nabi Muhammad. Kan? Telah datang kepada geng-geng kamu, para rasul sebelum aku, dan mereka bawa dengan bukti-bukti yang sangat jelas. Dan juga mereka bawa dengan yang kamu cakap. Apa kamu cakap tadi? Dah? Yang kamu cakap tadi apa? Tak, pasal korban tu. Dengan rasul dulu pun kamu cakap dengan rasul dulu, dan Allah bawa datang korban dan api dah sambar, tapi akhirnya apa? Falima qataltumuhum. Kenapa kamu bunuh juga mereka? Makna sebenar kamu bukan nak bukti, kamu nak beralasan. Falima, maka kenapa? Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Okey. Maka kenapa? Qataltum, fi'il madhi. Kamu telah, fi'il madhi, telah membunuh mereka. In kuntum, sekiranya, fi'il madhi juga, kamu adalah sadiqin, orang yang benar. Benar apa ni? Benar apa? Kalau benar dakwaan kamu iaitu kamu nak apa ni? Korban, kemudian datang api menyambar. Kalau benar cakap kamu dulu dah datang, tapi kamu tak beriman juga. Bukan setakat tak beriman, tapi kamu bunuh. Makna apa tu? Dakwaan kamu adalah palsu. Mana cara Allah suruh Nabi tolak dakwah mereka dengan apa? Apa yang berlaku dahulu. Kan?
Di sini Allah sebut dua. Satu, bil bayinat. Yang kedua, dengan apa yang kamu cakap. Jadi dua kan? Apa maksud bayinat? Tak, ini Rasul-Rasul dahulu. Yang ni khusus pasal korban. Mana mereka minta pada Rasul dahulu dan Allah bawa datang. Akhirnya mereka tak beriman, bahkan mereka bunuh kan. Yang ini khas untuk korban. Yang tu apa dia? Mukjizat-mukjizat yang lain. Kenapa Allah sebut dua? Dan kenapa Allah sebut yang tu dahulu? Sedangkan yang mereka minta yang ni kan? Sebab Allah nak begitu. Yang tu bukti-bukti mukjizat kebesaran Allah dan kebenaran para Rasul jauh lebih besar daripada korban yang disambar api. Pun kamu tak beriman. Contoh beda. Kalau tongkat Nabi Musa. Nabi Musa campak jadi? Bila ambil jadi? Mana lebih besar dengan korban yang disambar oleh api? Mana lebih besar? Tongkat lah. Api sambar, mati, biasa kan? Mana ada kelebihan apa-apa? Musa keluarkan tangan jadi putih kan? Mana lebih besar daripada api datang sambar korban? Nabi Isa mukjizatnya apa? Buat buruh daripada tanah, lepas tu buruh lagi besar pun tak beriman. Nabi Isa hidupkan yang mati dalam kubur kan? Lagi besar pun kamu tak beriman. Tiba-tiba kamu minta yang kecil. Dipanggil apa tu? Porah lah. Semua adalah penipuan dan pendustaan. Ini perangai Yahudi kan? Dan ada tak kepada orang Melayu? Apa dia? Penyakit apa ni? Penyakit apa ni? Penyakit bila tak nak beriman tapi dia tak nak tunjuk, dia menolak kebenaran. Dengan cara apa? Dia cari macam-macam alasan. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Bila kita bagi dalil, alah, yang ni pun okey, tak salah pun. Itu perangai siapa tu? Perangai Yahudi. Bila kita bagi dalil, tak apa, yang ni tak salah pun. Tadi minta dalil. Sama dengan Firaun, kita belajar surah Araf. Dia minta tak dalil daripada Nabi Musa. Bila Nabi Musa tunjuk tongkat betulkan jadi ular, dia tuduh apa? Sihir. Ni sihir ni. Sama juga dengan orang musyrikin Mekah. Dia tunjuk, minta tak pada Nabi supaya tunjuk satu mukjizat yang luar biasa. Bulan terbelah. Minta tak? Dan betul tak bulan terbelah? Bila bulan terbelah dia kata apa? Sihir. Ini perangai manusia yang tak nak beriman. Dia akan cari apa saja alasan. Dan betapa ramainya orang macam Yahudi dalam masyarakat kita. Iaitu tak nak ikut dalil. Ikut kepala dia je. Kita bagi dalil, dia kata, alah, bukan salah pun yang dia buat kan. Okey? Cukup setakat ni. Dah habiskan ayat? Okey. Buku ni saya tak baca. Semua sikit. Kurang sihat sikit. InsyaAllah kalau saya sihat, kita sambung malam besok insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengar dah ada orang cakap Firaun bukan Firaun yang Tak, Firaun yang sama. Dalam Quran sebut Firaun memberitahu kepada Musa, aku bela kamu daripada kecil, aku bagi makan ya. Tiba-tiba kamu lawan aku. Ada ayat Quran. Firaun yang sama. Kan Firaun tu dengar berita bahawa ada seorang anak Bani Israel akan lahir dan akan menentang dia. Firaun tu lah tu.
orang yang sama. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم